Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai pelajar-pelajar sekalian. Saya harap semuanya sihat pada hari ini. Hari ini cikgu akan sambung tajuk bab 3 iaitu matematik pengguna di bawah tajuk perlindungan insurans. Hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan jenis-jenis insurans. Okey, insurans ini terbahagi kepada dua jenis yang utama iaitu yang pertama ialah insurans am. Okey, dan yang kedua ialah insurans hayat. Okey, dan hari ini kita nak tentukan apa dia insurans-insurans yang terletak di bawah insurans am dan apa bezanya dengan insurans hayat. Insurans am ni ada, cikgu beritahu dekat sini iaitu antaranya ialah antaranya yang terletak di bawah insurans am ialah insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Okey, ini semua di bawah insurans am. Okey, sekarang cikgu jelaskan pula satu lagi kategori insurans iaitu insurans hayat. Okey, di bawah insurans hayat ialah terdiri daripada insurans yang melibatkan kematian, penyakit kritikal dan juga hilang upaya ataupun keilatan. Okey, apakah tujuan insurans hayat ini? Insurans hayat ni ialah akan memberi perlindungan keuangan. Okey, sekiranya berlaku pemegang polisi itu meninggal dunia atau berlakunya kematian, dia akan melindungi ahli keluarga. Okey, ahli keluarga si mati sekiranya dia ada mengambil insurans hayat. Tetapi sekiranya pemegang polisi itu mengalami penyakit yang kritikal ataupun hilang upaya, jadi beliau sendiri akan mendapat pampasan. Okey, maklumlah bila orang dah mengalami penyakit kritikal dan hilang upaya, mereka dah tak mampu lagi mencari bekerja ataupun mencari pendapatan. Jadi dengan duit pampasan tersebut dapatlah mereka meneruskan kehidupan mereka. Jadi itu insurans hayat. Lepas ini cikgu akan tunjukkan satu demi satu insurans-insurans yang terdapat di bawah insurans am, penjelasan setiap satu daripadanya. Okey, di bawah insurans am yang pertama kita akan lihat insurans motor. Okey, insurans motor. Okey, insurans motor ini memberi perlindungan kepada kenderaan yang berenjin. Okey, jadi masa bila perlindungan ini diberi iaitu ketika berlakunya kerugian ataupun kerosakan. Kerugian atau kerosakan. Kerugian-kerosakan ini ialah apabila kenderaan berenjin berkenaan sama ada dia hilang ataupun ketika berlakunya kemalangan. Dan ia adalah merupakan sesuatu yang wajib untuk semua kenderaan berenjin di Malaysia dan ia adalah tertakluk kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987. Okey, dalam insurans motor terdapat 3 pihak iaitu pihak yang pertama iaitu pemandu, iaitu pemegang polisi. Pihak yang kedua ialah syarikat insurans dan pihak yang ketiga adalah individu lain yang terlibat dalam kemalangan. Okey, tetapi tidak termasuk penumpang. Penumpang tidak termasuk sebagai pihak yang ketiga. Okey. Selalunya pemilik kenderaan berenjin mereka mengambil polisi komprehensif. Kerana polisi komprehensif memberi perlindungan yang menyeluruh. Okey, contohnya dekat sini katalah Ali dia membeli kereta dan dia mengambil insurans komprehensif. Apabila berlaku kemalangan dengan kereta yang lain, contohnya kereta City, okey, polisi yang diambil oleh Ali tadi akan melindungi tuntutan kereta City iaitu daripada kerosakan yang dialami daripada kemalangan untuk kereta City dan juga memberi perlindungan daripada kecederaan yang dialami oleh City. Bagi pihak Ali pula, polisi juga akan melindungi kerosakan yang dialami oleh kereta Ali. Tetapi tidak melindungi, ini penting, insurans komprehensif ini dia tidak melindungi Ali. Okey, tidak melindungi Ali sebagai pemandu dan juga tidak melindungi penumpang. Okey, jadi
Insurans komprehensif ini hanya melindungi kenderaan pihak yang ketiga dan juga kecederaan pihak yang ketiga. Begitu juga dengan kereta, kerosakan yang dialami oleh kereta pihak yang pertama. Itu sahaja yang dilindungi oleh polisi komprehensif. Jenis insurans am yang kedua ialah insurans kebakaran. Insurans kebakaran ini dia melindungi iaitu rumah kediaman, rumah kediaman ataupun kita kata bangunan perniagaan. Dia melindungi rumah dan juga bangunan perniagaan ini daripada apa? Insurans kebakaran akan melindungi rumah dan juga bangunan perniagaan daripada kerugian akibat kebakaran, kilat dan juga letupan. Jika berlaku sesuatu seperti kebakaran, kilat ataupun letupan ini, jadi pihak pemegang polisi bolehlah membuat tuntutan kepada syarikat insurans. Untuk apa? Supaya boleh memulihkan semula kedudukan keuangan syarikat dan juga pemegang polisi itu sendiri. Maklumlah apabila rumah kita terbakar ataupun bangunan perniagaan kita mengalami letupan, sudah tentu banyak kerugian yang ditanggung. Kita juga boleh mendapatkan perlindungan tambahan. Perlindungan tambahan untuk insurans kebakaran ini seperti taufan, banjir, rusuhan dan lain-lain lagi lah. Tetapi dia punya bayaran premiumnya setiap bulan atau setiap tahun tu dah jadi lain lah. Bila kita tambah lagi yang lain-lain ini, bayaran premium pun akan meningkat. Seterusnya ialah insurans perubatan ataupun kesihatan. Insurans ini sangat popular sebab selain daripada risiko kematian, kita sentiasa saja terdedah kepada risiko kemerosotan kesihatan yang lain. Jadi sesiapa pemilik polisi insurans perubatan dan kesihatan, mereka akan dilindungi dari segi kos kemasukan ke hospital, kos pembedahan. Jadi tak adalah mereka menanggung perbelanjaan yang besar. Kenapa semua orang kebanyakannya mengambil insurans ini walaupun hospital menyediakan perkhidmatan untuk rakyat? Sebabnya kenapa? Sebabnya di hospital terlalu ramai orang, jadi kadang-kadang mengambil masa yang lama untuk mendapatkan rawatan. Jadi mereka akan mengambil insurans perubatan atau kesihatan yang mana kita boleh mendapatkan rawatan di hospital swasta. Jadi apakah dia polisi yang terdapat dalam insurans perubatan ataupun kesihatan ini? Yang pertama iaitu insurans hospital dan juga pembedahan, insurans penyakit kritikal, insurans pendapatan akibat hilang upaya, dan yang terakhir insurans pendapatan hospital. Jadi pihak insurans akan menanggung kos perbelanjaan perubatan, kos kemasukan ke hospital, kos pembedahan dan sebagainya bergantung kepada jenis polisi yang diambil. Itu ialah insurans perubatan dan kesihatan. Yang keempat, jenis insurans am ialah insurans kemalangan diri. Apa dia insurans kemalangan diri? Ini pemegang polisi apabila dia mengalami kecederaan, cacat, hilang upaya ataupun meninggal dunia yang mana ianya berpunca daripada kemalangan. Kalau tadi kita dah belajar yang insurans kenderaan bermotor tadi tu, jadi pemegang polisinya tak dapat apa-apa perlindungan kan. Jadi mereka boleh mengambil insurans kemalangan diri. Jadi mereka akan mendapat pampasan sekiranya berlaku 4 perkara ini. Seterusnya yang kelima ialah insurans perjalanan. Semua insurans perjalanan ini akan melindungi pemegang polisi yang mana satu? Yang menggunakan pengangkutan darat, udara maupun laut. Apakah kerugian-kerugian yang dialami oleh pemegang polisi yang melalui perjalanan darat, udara maupun laut tadi? Ialah mereka antaranya mungkin kehilangan bagasi, kehilangan duit ataupun pasport,
perbelanjaan perubatan sekiranya mereka sakit ketika dalam perjalanan. Dan yang terakhir, sekiranya berlaku kematian maupun kecacatan. Ini akibat daripada kemalangan yang dialami oleh pemegang polisi ketika dalam perjalanan. Jadi saya dah terangkan tadi ada 5 jenis insurans am, iaitu yang pertama insurans motor, kedua insurans kebakaran, insurans perubatan kesihatan, insurans kemalangan diri dan yang kelima insurans perjalanan. Okey, untuk insurans am ini, tempoh perlindungan mereka kebanyakannya ialah 1 tahun ataupun kurang dari tempoh 1 tahun. Okey, dan premium yang dibayar pula pada satu-satu masa adalah apabila anda memerlukan perlindungan polisi tersebut sahaja. Contohnya, macam kalau kita nak pergi mengikuti sesuatu perjalanan, barulah kita mengambil insurans perjalanan. Okey, dan kita akan bayar bayaran premiumnya pada masa itu sahaja. Okey, tadi kita dah lihat jenis-jenis insurans. Yang pertama tadi ialah insurans hayat, yang kedua insurans am, dan ada satu lagi iaitu insurans berkelompok. Jadi untuk insurans berkelompok ini mungkin diambil oleh murid yang dalam bilangannya ramai, sekumpulan individu. Okey, mungkin murid, mungkin juga pekerja syarikat, okey, ataupun institusi pengajian. Institusi. Okey. Okey, jadi insurans berkelompok ini mungkin diambil oleh sesebuah organisasi untuk melindungi pekerja-pekerja mereka. Ini ialah apabila pekerja mereka mengalami kemalangan ataupun kematian, seperti selain daripada itu hilang upaya, masuk hospital dan juga pembedahan. Okey, jadi dengan adanya insurans, pekerja syarikat tersebut akan mendapati perlindungan yang sewajarnya. Okey. Okey, kalau pekerja diambil oleh syarikat tempat mereka bekerja ataupun majikan mereka yang menyediakan mengambil insurans berkelompok itu. Satu lagi ialah insurans berkelompok untuk murid. Okey, yang ini contohnya diambil oleh KPM. Okey, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka mengambil skim perlindungan kepada murid. Okey, yang mana skim itu ialah skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia. Yang ini ialah untuk melindungi murid daripada memberi perlindungan keuangan kepada murid yang mengalami kematian, lumpuh, kecederaan dan juga boleh mendapat allowance untuk kerusi roda. Okey, daripada polisi yang diambil oleh Kementerian Pelajar Malaysia untuk melindungi murid. Okey, daripada apa yang kita dah belajar berkaitan dengan jenis-jenis insurans tadi, iaitu insurans hayat, insurans am dan juga insurans berkelompok. Sebenarnya apakah dia tujuan seseorang mendapatkan insurans? Okey, yang pertama tujuannya ialah memberi bantuan keuangan kepada keluarga. Ini ialah apabila kita telah hilang upaya menghidap penyakit kritikal ataupun meninggal dunia. Yang kedua ialah apa tujuan insurans? Ialah untuk menguruskan perbelanjaan hidup, membayar hutang dan komitmen-komitmen yang lain. Kerana ini ialah jika apabila berlaku yang mana kita tidak lagi mampu bekerja mendapatkan pendapatan. Dan yang ketiga ialah menguruskan bayaran perubatan yang semakin hari semakin tinggi sekarang ini. Okey, jadi kalau ada insurans, mereka bolehlah menguruskan bayaran perubatan tersebut. Dan yang terakhir ialah tujuan insurans untuk kita dapatkan pampasan terhadap kerugian yang kita alami. Contohnya macam berlakunya kebakaran kepada rumah ataupun kerosakan kepada kereta, kehilangan barang dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi, cikgu dah terangkan tadi jenis-jenis insurans.
Okey, jenis-jenis insurans iaitu ada 3, insurans hayat, insurans am, insurans berkelompok. Kemudian apa dia insurans hayat? Cikgu dah cerita juga berkaitan dengan insurans am yang ada 5. Okey, kemudian seterusnya insurans berkelompok yang diambil oleh organisasi ataupun di sini ialah syarikat. Okey, tempat bekerja yang menguruskan insurans untuk pekerja-pekerjanya dan juga insurans berkelompok untuk murid. Ini ialah insurans berkelompok. Tujuan-tujuan insurans tadi cikgu pun dah sebutkan iaitu ada 4 semua sekali. Jadi itulah dia penjelasan dalam tajuk perlindungan insurans. Okay, jangan lupa ikuti penerangan cikgu bagaimana pula pengiraan untuk premium dan sebagainya lah untuk tajuk seterusnya selepas ini. Okay, sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe.